cuma memang setiap dialek itu ada dia punya keistimewaan dan identiti. Dan identiti dialek Melayu Pulau Pinang jelas pengaruh daripada pendatang yang buat asimilasi dengan orang Melayu di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Datuk. Okay, selesai sudah 3 pembicara kita, pembicara pertama, kedua dan ketiga. Okay, untuk kesimpulan yang terakhir tadi, jadi keunikan logat Pulau Pinang ini berbanding logat Perlis dan juga logat Kedah, walaupun cara penyebutannya lebih kurang sama, tetapi keunikan logat Pinang ini terletak pada lenggok percakapannya. Itu kesimpulannya. Terletak pada lenggok percakapannya. Itu kesimpulannya lah. Ya, orang Pinang biasanya bercakap yang sini, ada goyang kepala sedikit, dan cara bercakapannya agak teran orang kata, sampai nak putus huruf halkum lah tu kalau orang Pinang cakap. Dan ada juga yang mengatakan logat Pinang ni agak mengada-ngada sedikit, maklumlah anak mami kan. Dan percakapan orang Kedah biasa-biasa sahaja, manakala percakapan orang Perlis lanjut dan ada lenggok juga. Itu kesimpulan daripada logat negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Jadi saya buka tirai untuk sesi pertanyaan. Anda ada kemuskilan logat, kemuskilan dialek, boleh diajukan kepada para pembicara kita. Pembicara pertama tentang seni dan budaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tertunggu untuk bertanya kepada Datuk Suhaimi Abdul Aziz. Apa yang saya tengok waktu Datuk sembang tadi tentang logat Pulau Pinang yang lebih banyak bercampur dengan India. Apakah Datuk terlupa bahawa Pulau Pinang juga sebenarnya cukup kuat pengaruhnya dengan jajahan barat, iaitu Inggeris? Jadi saya nak minta Datuk, kenapa Datuk tak sebut langsung tentang antara Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Pulau Pinang lah yang paling banyak sekali pengaruh penjajah sebenarnya. Saya rasa pelik juga bila Datuk tak sebut benda tu kan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih yang bertanya. Dialek Melayu Pulau Pinang, dialek Melayu Pulau Pinang. Kenapa tidak ada pengaruh barat? Pengaruh barat lah. Pengaruh barat ini mungkin dari segi perkataan-perkataan yang disebut, yang dimasukkan. Tapi bila kita kata dialek ini, dia banyak kepada situasi tempatan, lokal. Situasi tempatan dan melibatkan ramai orang. Okey, ramai orang. Justru itu bahasa Inggeris, senang sikit, bahasa Inggeris ni memang adalah diselit sana sini, khususnya golongan elit di kawasan Tanjung ini memang ada. Sebanyak pun bahasa Inggeris itu masuk. Dalam konteks dialek, pembentukan dialek ini, saya melihat banyak pengaruh tempatan satu. Yang kedua, pengaruh asing. Pengaruh asing ketara sekali dalam dialek Melayu Pulau Pinang ialah bahasa Tamil banding dengan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris, banyakkan orang di sana dia cakap terus bahasa Inggeris. Maknanya kalau dia nak cakap bahasa Inggeris, dia tak cakap macam kata setengah biawak setengah ular, tak ada. Dia cakap bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Inggeris. Yang itu yang kita katakan dialek dalam dialek Melayu Pulau Pinang ni, bahasa Inggeris tidak main peranan yang penting. Yang penting itu Tamil.
Dan ingat bahawa bahasa ini disebarkan dengan meluasnya oleh golongan-golongan yang kita kata tadilah, yang golongan B20 ni. Golongan sekarang golongan B20 ni yang banyak. Tapi kalau mereka golongan elit ni, kalau cakap bahasa Inggeris, all the way bahasa Inggeris. Boleh faham eh? Okay, terima kasih. Okay, terima kasih berbagi Datuk. Okay, saya buka soalan yang kedua. Okay, perbincangan petang ini berkaitan dengan seni dan budaya. Okey, satu kalau dah tanya saya nak share tentang masalah saya. Bila saya buat penelitian yang ringkas ini, saya keliru. Sama ada perkataan ini Pulau Pinang punya ke ataupun originated dari Pulau Pinang ataupun dia asal dari Kedah. Misalnya com ni maknanya buat muka kan. Apa dia? Buat muka com. Pulau Pinang pun selalu kadang-kadang dia di sini muka com aja, tapi saya kata ini macam combi je. Kerana dia satu perkataan yang memang very famous, terkenal, combi. Combi ni kan anak dara mami ni, combi. Com ni datang dari combi ke? Jadi saya tanya Puan Amila, dia kata dia Kedah pun panggil com juga. Oh, dia Kedah panggil cam. I see, betul ni bukan daripada combi Thank you. Terima kasih. Si con. Con. Oh, dia migrate Perlis jadi con. Itu pengaruh Siam tak? Menarik untuk penelitian lanjut. Okey, silakan. Assalamualaikum, Datuk. Saya memang tertariklah dengan pembentangan Datuk tadi dan juga semua pembentang. Saya tertarik pada Datuk sebab saya memang orang Penang. Sebab tu pindah dari sana terus mai sini. Sebab saya memang orang Penang. Okey, Datuk memang menerangkan tadi tentang banyak ke arah Tanjung lah. Tapi kalau orang tengok saya, orang kata ke saya ni orang Penang? Ada. Okey, saya sebenarnya Penang tapi saya bukan Tanjung lah. Saya balik pulau. Saya Melayu Pulau Pinang. Memang tak sama. Cara bercakap tak sama. Saya bercakap macam Kedah, macam seberang perai. Dia macam tu. Tapi ada lah juga, mestilah ada juga tarik-tarik tu sikit tu ada. Sebab kita Penang kan. Dan saya nak respon juga kepada saudara Hamidun kan. Bertanya tentang pengaruh bahasa Inggeris di Pulau Pinang. Sebab saya duduk balik pulau, memang ada pengaruh Inggeris tu lah. Bukan elit ataupun apa. Tapi memang mak bapak saya memang, kami kat kampung, kita guna macam tu. Kami tak pernah panggil tuala, kami panggil towel. Kami panggil sekbot. Sekbot tahu tak apa dia? Sekbot. Almari, kami panggil sekbot. Sekbot kan. Lepas tu, kita pergi market kita tak pernah pergi pasar, kita tak tahu apa dia pasar kan. Tak pernah. Pasar tu bukan orang utara, orang Kedah pun tak sebut pasar kan, kita sebut market kan. Jadi itu memang jadi macam bahasa orang Penang betul lah. Lainlah yang elit tu memang dia cakap English yang campur tu kan. Dan memang bila kajian, saya pun pernah mengajar fonetik dan fonologi di IPG. Jadi apabila pelajar membentang, bila kita suruh bentang, dia akan sebut kalau Pulau Pinang tu memang akan sebut fokus ke arah bahasa Tanjung lah di KK. Sampai tidak sedar bahawa di Pulau Pinang ada bahasa Pulau Pinang, balik pulau, Bayan Lepas, Teluk Kumbang. Kami menggunakan sungai Ara pun ada campur jugalah. Tapi balik pulau, Bayan Lepas, Teluk Kumbang, memang kami menggunakan bahasa macam Kedah dengan seberang lah. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih yang memberi input yang menarik. Memang kita lihat, saya kata tadi kan, dialek Melayu peranakan. Itu saya sebut peranakan kan. Maknanya di Tanjung. Jangan semua yang anggap di Pulau Pinang sama.
Saya kata tadi hanya di Tanjung, kerana di Tanjung itu ramainya peranakan, kayu peranakan di situ. Mereka kahwin campur di situ, mereka hidup di situ, mereka membesar di situ. Tapi di balik pulau memang pendedahan itu banyak orang Melayu yang tulen itu banyak ramai di sana. So dia banyak di Kedah itu. Itu saya kata tadi, ikut pengkaji-pengkaji bahasa standard Kedah itu di pesisir. Jadi balik pulau dia pesisir, dia dekat dengan pantai. Jadi begitu. Tadi menarik tadi bahasa Inggeris. Kita banyak dedahan bahasa Inggeris. Kalau Pulau Pinang ni sebanyak pun tidak dapat elak lah bahasa Inggeris digunakan. Tapi tidak menjadi satu unsur signifikan lah dalam katakan dialek Melayu peranakan ni. Okey. Saya mau soalan lain lagi lah yang boleh kita bantu. Mungkin ada pakar-pakar lain yang boleh tolong. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengawalan Dr. Diri. Untuk pengawalan Datuk, dialek ataupun logat utara yang ke arah Siam ni, dia ada beberapa dialek, beberapa slang. Ya, subdialek. Kebetulan saya memang duduk di Kuala Perlis. Dia ada yang kadang-kadang dia cakapan itu mulut tu buka luas sikit. Ada yang tak buka luas. Contoh nak buat tu agak malu sebenarnya. Bila saya mengajak Quran kepada generasi tua yang belah sana, bila kata baca, kita sebut Iza jaa nasrullahi wal fath. Dia takkan sebut iza ja, isaya. Kita tak iza ja, isaya. Iza ja, isaya. Saya baca ni macam ni lah Ustaz, isaya. Memang tak boleh sebut dah isaya ni lah isaya. Bila kita kata iza aja, sampai mati tak disebut. Iza aja tu duduk isaya. Kita tak okey. Betul lah saya pun. Dia tak ustaz kata tak betul. Kita baca betul lah isaya. Macam tu. Tapi isu dia saya nak bangkit, ada lagi yang juga dia punya sebutan tu tak macam saya cakap ni, ada yang buat apa lah, macam mana dia ni, mai mana tak tahu, tiba-tiba ada kita pun tak tahu dia beli apa. Tu ada satu yang ni dia belastui pelet, dia ada pengaruh kampung Cina di Stui. Tu maksudnya ada yang subdialek tu yang macam saya sebut awal tadi, ada yang kedua tu, wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Tadi saya nak minta ni orang yang boleh berbahasa tak bangun. Yang cantik tu. Mungkin Puan Amelia boleh jawab sikit. Macam inilah, Iza aja tu kan, Isa aja kan. Kalau kita perhatikan, orang-orang Indonesia pun kadang dia sebut Z tu, Hamzah jadi Hamzah kan. Kan. Jadi sebutan, dari segi sebutan. Tapi kalau kita kena itulah sebutan lah, dari segi sebutan dia tak sama dengan ejaan. Sebutan yang tak sama dengan ejaan. Okey Ustaz, kalau kita lihat dalam kajian fonetik, bahasa dialek ini memang ada pengguguran fonem. Dia berganti fonem. Bila keadaan masyarakat itu, memang kalau ada pergantian fonem itu berlaku memang biasa. Kerana dialek memang ada kajian menunjukkan ada perkataan-perkataan tertentu itu fonem dia bertukar. Fonem ini ialah huruf-huruf itu bertukar. Jadi biasalah, memang itu identiti pembentukan dialek. Okay, terima kasih.
Johor tak ada dialek? Ada kan? Okey, nak beritahu nak beritahu. India. Sebuah negara besar. Tahu tak ada berapa dialek dia ada? India. Kita ini negara kecil, ada beberapa saja kan? Setiap negeri ada dialeknya. India ada berapa? 840 dialek ada di India. 840 dialek. Dialek ini ialah dia wujud kerana macam saya sebut tadi, sense of belonging to the place and to the society. Maknanya rasa kekitaan. Dialek itu muncul. Dan satu lagi ialah dia dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Itu sebab dialek ini dia dah subur. Kerana bila ada geng yang sama, dialek itu muncul. Dia tak mati. Tapi Arkib bimbang kalau tak didekumenkan. Tak dirakamkan. Itu baguslah, tapi dialek itu dah subur. Selagi kita rasa ada kekitaan itu. Macam tadi kan, dia kata orang Kedah main futsal kan. Jadi Kedah pula tu. Kerana rasa kekitaan. Di ganggang itu dia panggil geng-geng dia Kedah semua, jadi satu komuniti Kedah. Masing-masing walaupun duduk KL, akan keluar dengan automatik dialek dia. Sama juga orang Kelantan. Kan? Dia dengan kita, dia boleh berlakon lah cakap luar. Tapi bila sama dengan dia, automatik tukar. Ini kebaikan. Dialek itu memupuk rasa kekitaan antara komuniti itu. Dan dia tidak menjejaskan bahasa, dia memperkayakan bahasa. Jadi tindakan Arkib ini sangat baik dan kita beri tepukan yang gemuruh pada dia orang lah. Sangat baik. Cuma saya sarankan Arkib mesti dibuat beginilah. Jangan hanya dalam bentuk percetakan. Dia ada video lebih bagus macam tadi. Diselangkan dengan video. Sekarang ni saya sedang buat saya telah menghasilkan buku-buku bukan inilah. Setiap teks bercetak, saya buat audio. Kita boleh scan dengan QR code itu. Misalnya contoh, ada satu bab tentang dialek Kedah, Pelat, Petani kan. Dia tulis perkataan tu kadang-kadang kita nak sebut betul susah. Tapi bila dia sediakan satu link dan kita boleh scan dengan QR code, kita boleh dengar dia cakap. Saya sarankan pihak Arkib buat begitu. Jangan hanya tulis dalam bentuk perkataan. Dia kena ada interaktif. Baru buku itu akan berkesan dan dia hidup. Macam saya tadi kan. Kalau saya bercakap saja, tambah video ni, tuan kata bila dia nak berhenti. Betul tak? Dalam video you enjoy. Jadi saya ingat Arkib kena buat macam tu. Kena buat macam tu. Dia tidak boleh saja aksara gunakan fonetik. No, you have to live cakap, rakamkan. Dan link itu Arkib boleh kontrol. Okey. Ada lagi? Tak ada dah? Nak balik dah? Tanyalah soalan ni yang kata orang Johor tak ada dialek, dia kata. Ada ke orang Johor tak ada? Ada kan? Itu Jawa tu ada Melayu, nak kata Melayu dah, nak kata Jawa pun dah, macam mana tu? Okey. Lain tak ada? Saya pula ambil alih tu kan. Okey, mungkin saya buka satu lagi soalan yang terakhir insya-Allah. Okey, silakan. Duk bincang dengan sebab macam budak-budak sekarang kan dia pakai dalam WhatsApp untuk ada ejaan tertentu yang dia orang. Padahal yang saya belajar dari sekolah macam untuk ada dalam bahasa kita, tata bahasa tu dia memang ada short form yang sebenarnya untuk tu UTK kan. Tapi budak zaman lah tu kalau untuk lah, tapi macam kampung kita buat short form KG, kalau sungai SG kan. Jadi benda-benda ni dalam WhatsApp
Diorang ikut kepala depa aja, depa hantar. Tu kan. Tapi pembawakan tu bila kita belajar bahasa Melayu buat karangan, takut nanti pendedahan tak ni kepada pelajar. Takut dia akan terbawa benda tu penggunaan short form tu sampai habis sekolah. Masuk universiti buat karangan, buat assignment kan. Jadi apakah pandangan inilah pihak Tuan Puan lah. Terima kasih. Penggunaan short form itu bukan saja kanak-kanak remaja, saya pun guna juga. Tapi saya ingat ini alat komunikasi untuk cepat saja. Tapi dari segi tata bahasa yang sebenar, dari segi bahasa yang standard, saya ingat di sekolah-sekolah masih pelihara. Tidak boleh dalam karangan UTK ya. Markah kena tolak lah. Kan, saya ingat, saya masih yakin pihak sekolah masih mempertahankan bahasa standard lah. Yang itu cuma kadang-kadang kalau terlepas dia masuk juga dalam karangan. Tapi itu memang very rare lah kerana pihak sekolah sedar benda ni. Ya? Okey. Okay, terima kasih kepada yang berusaha, yang berbahagia Datuk Dr. Semi bin Abdul Aziz, yang berusaha Puan Amelia binti Hashim dan juga yang berusaha Encik Romli bin Mahmud atas perkongsian kita tentang dialek Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Semoga ilmu yang dikongsi menjadi wakaf ilmu yang berpanjangan insya-Allah. Jadi sebelum menutup tirai bicara petang ini, saya mewakili barisan pembicara memohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Jutaan terima kasih juga pada penganjur, Kementerian Perpaduan Negara, Arkib Negara Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka serta semua pihak yang menjayakan sepanjang majlis ini berlangsung. Semoga objektif program ini tercapai dan berjaya insya-Allah. Jadi terdapat 3 objektif yang telah digariskan oleh pihak Arkib Negara. Yang pertama, mendokumentasikan penggunaan bahasa kolokial dalam kehidupan seharian masyarakat berbilang kaum dan etnik ini bagi menambah sumber rujukan dan penyelidikan bahasa kolokial dalam kalangan generasi kini dan akan datang. Dan yang kedua, menjadikan Arkib Negara Malaysia sebagai hub atau pusat pengumpulan sumber rujukan mengenai bahasa. Dan yang ketiga, dapat mengetengahkan peranan bahasa sebagai ejen perpaduan kaum dan kejayaan Malaysia Madani yang sekaligus memperkukuhkan semangat cintakan sejarah dan patriotisme dalam kalangan masyarakat. Jadi sebelum majlis ini berakhir, saya akhiri majlis ini dengan 2 rangkap pantun. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logat utara indah sekali, ditutur depa setiap hari. Bahasa kolokial kita sanjungi, pusaka bangsa sama lestari. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi sesi dan barisan tokoh pembicara yang sudi bersama dengan kita tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi bicara itu tadi, maka berakhirlah program bicara bahasa kolokial melestarikan keberdayaan bahasa komuniti Gebang Logat Utara pada hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri, tuan-puan diingatkan agar mengisi borang soal selidik bicara bahasa kolokial menerusi borang manual atau QR code yang disediakan. Borang tersebut haruslah diserahkan kembali kepada pihak urus setia. Bagi tuan-puan yang mengikuti program pada hari ini menerusi siaran FB Live, tuan-puan diingatkan agar mendaftar menerusi pautan yang diberikan bagi mendapatkan sijil penyertaan. Sebelum tuan-puan berangkat pulang, tuan-puan dijemput untuk menikmati jamuan minum petang yang disediakan di Titanium dan Regency Imperial Aras 2. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan sepanjang program ini berlangsung dan memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan.
Diharapkan kita dapat bertemu lagi pada program bicara yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.